Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam sesi PDPR bahasa bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Cikgu harap kamu sudah bersedia untuk memulakan pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu juga telah ada bersama dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Kamu boleh buka pada muka surat 11 dan juga modul PDPR Bahasa Melayu Bilangan 1 2021. Okey, baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang 3 kemahiran iaitu mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis dan aspek tata bahasa iaitu kata nama khas. Baik. Yang pertama kita lihat dulu kemahiran mendengar dan bertutur. Okey. Tema kita pada minggu ini ialah istimewanya keluargaku. Unit 3 jauh di mata, dekat di hati. Tajuk dia ialah rindu akan keluarga. Kalau kita lihat dalam gambar ini adalah situasi yang berlaku di rumah Jian Hui antara ibu bapa Jian Hui bersama dengan jiran mereka iaitu Encik Zakaria dan juga Puan Aminah. Baik, dan di bawah ini adalah dialog di antara Jian Hui, murid lelaki ni bersama kakaknya Jian Ling. Okey, kalau kamu dapat lihat dialog ni, ada tempat-tempat kosong ni, inilah yang perlu kamu respon nanti. Jadi, standard kandungan kita pada hari ini ialah 1.3. Standard pembelajaran adalah 1.3.2, mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap ayat tanya dengan betul. Respon tu maksudnya ialah reaksi ataupun jawapan yang diberi. Contohnya kalau orang tanya awak, kamu jawab. Yang kamu jawab tu dipanggil respon. Baik, objektif pelajaran kita pada hari ini ialah kamu dapat memberikan respon terhadap ayat tanya dengan betulnya dan kriteria kejayaan kita ialah murid dapat memberikan respon terhadap 3 ayat tanya dengan betulnya. Maksudnya dekat sini ada banyak ni jawapan, tapi kalau kamu dapat jawab 3 daripada ni pun kamu dah kira mencapai objektif pelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita nak baca dialog ni, cikgu nak terangkan sikit pada kamu iaitu apa itu kata tanya. Okey. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanya atau untuk menyoal sesuatu. Okey, dan biasanya kata tanya ni digunakan dalam ayat tanya dan di hujung ayat tanya tu ada tanda soal. Okey, ada tanda tanya ni, tanda soal atau tanda tanya ni. Okey. Berikut ni ialah contoh kata tanya. Okey, contoh yang pertama ialah apa? Digunakan untuk menanyakan tempat, haiwan atau benda. Contohnya, apa nama kucing kamu? Okey. Siapa digunakan untuk menanyakan orang? Okey, contohnya, siapa nama ibu kamu? Okey, mana digunakan untuk menanyakan tempat? Di manakah sekolah kebangsaan Pekalan Balak? Okey, bila digunakan untuk menanyakan tentang masa? Contohnya, kita tanya, bila kamu sampai? Bila kamu sampai? Itu adalah kata tanya bagi bila. Mengapa untuk menanyakan sebab. Berapa untuk menanyakan cara. Berapa untuk menanyakan bilangan. Dan bagaimana untuk menanyakan cara dan keadaan. Baik, kita lihat dialog Jian Ling dan juga Jian Hui. Baik. Hai Jian Hui, apa khabar? Okey, tengok apa respon Jian Hui terhadap pertanyaan kakak dia tadi. Khabar baik Jian Ling. Bagaimanakah cuaca di Glasgow? Dia tanya kakak dia pula. Dia dah jawab dah kan, dah bagi respon, dia dah jawab dah. Khabar baik Jian Ling. Okay, kemudian dia tanya pula kakak dia, bagaimanakah cuaca di Glasgow? Bagaimana ni ialah kata tanya tentang cara ataupun keadaan. Bagaimana tu merujuk pada keadaan lah situasi ni. Dia pun jawab, cuaca di sini baik. Ayah dan ibu di mana? Tolong panggilkan mereka, Jian Hui. Ayah dan ibu di ruang tamu. Mereka sedang melayan tetamu. Okey. Siapakah yang datang? Dia tanya, kakak tanya, siapakah yang datang? Encik Zakaria dan Puan Aminah. Kakak hendak bercakap dengan ayah dan ibu? Okay. Ya, Jian Hui.
Sebenarnya kakak mahu memberitahu mereka tentang tarikh kepulangan kakak ke tanah air. Okey. Baik, kakak akan pulang bila? Kakak akan pulang pada hujung bulan ini. Peperiksaan akhir semester kakak akan selesai tidak lama lagi. Tidak sabar rasanya hendak pulang ke Malaysia. Kakak terlalu merindui kamu dan kaum keluarga di sana. Bagaimanakah dengan pelajaran kamu? Tengok apa respon Jen Hui. Dia kata, pelajaran saya sangat baik. Saya memperolehi keputusan yang cemerlang. Saya memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Okay. Itu antaralah respon yang boleh diberi dalam dialog inilah. Jadi kamu pun, saya rasa kalau ada orang tanya kamu pun tentu boleh jawab dengan baik. Okay, seterusnya. Okay. Cikgu sediakan tugasan pada muka surat 3 dalam modul PDPR tu. Ni kamu perlu lengkapkan dialog di bawah. Maksudnya ni antara dialog atau perbualan antara Aiman dengan Balkis. Kakak dia Balkis. Sama juga macam tadi, dialog tadi. Cikgu nak tengok bagaimana kamu memberi respon terhadap pertanyaan yang diajukan. Okey, seterusnya kita lihat kemahiran kedua, iaitu kemahiran membaca. Okey, kamu boleh lihat rujuk buku teks pada muka surat 12. Okey, tajuk dia adalah corak-coret dari Glasgow. Dari Glasgow. Baik. Standard kandungan dia ialah 2.3. Standard pembelajaran dia ialah 2.3.2, iaitu membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Jadi objektif dia ialah kamu dapat membaca teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis. Kriteria kejayaan pula ialah kamu boleh membaca teks yang mengandungi 2 ayat tunggal dan 2 ayat majmuk secara mekanis. Mekanis itu maksudnya baca kuat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Itu mekanis. Maksudnya nanti kamu baca petikan ini dengan sebutan yang betul, intonasi yang baik. Okay? Kemudian selepas kamu dah baca ni, cuba kamu kesan pula dalam teks ini ada ayat tunggal dan ada ayat majmuk. Okay, cikgu akan terangkan apa itu ayat tunggal. Okay, ayat tunggal mempunyai satu subjek dan satu predikat. Okay, ini contoh jadual cikgu bagi, subjek, predikat. Okey, biasanya subjek duduk di awal ayat, dekat depan ayat. Contohnya Muhammad Amal, itu ialah subjek. Predikat ni keterangan bagi Amal ni, kawan saya. Okey, subjek yang kedua ialah budak-budak itu. Dia buat apa? Dia terangkan tentang budak-budak tu buat apa? Bermain badminton. Jadi ini yang cikgu kata satu subjek, satu predikat. Okey. Itu maksudnya itu dipanggil ayat tunggal. Okey. Berbeza dengan ayat majmuk. Ayat majmuk ni terbentuk daripada ayat tunggal. 2 ayat tunggal atau lebih, dan biasanya ayat majmuk ni mempunyai jumlah subjek atau predikat melebihi 1. Dia melebihi 1. Okay, contoh kat sini. Najwa, Aiman, itu ialah subjek. Okay, bermain catur ialah predikat. Cuba tengok. Najwa, Aiman. Maksudnya dia ada 2 subjek. Kalau predikat dia ada 1 je, bermain catur. Jadi, apa yang juga tadi terbentuk, ayat majmuk terbentuk pada ayat tunggal, 2 ayat tunggal terlebih. Kita tengok ayat tunggal yang pertama, Najwa bermain catur. Ayat yang kedua ialah Aiman bermain catur. Perbuatan dia sama, bermain catur, tapi orang dia berbeza. Jadi bila kita gabungkan ayat ni, Najwa dan Aiman bermain catur. Kita letak ayat majmuk mesti ada kata hubung. Kata hubung ni ialah nak menggabungkan 2 ayat tunggal atau lebih menjadi 1 ayat. Tadi kan ada 2 ayat. Jadi kita gabungkan jadi 1. Okey, kemudian tengok ayat yang kedua ni. Aizul berehat sambil mendengar radio. Aizul, seorang je kan? Mana subjek dia 1 je. Aizul. Tapi dia punya predikat dia, perbuatan tu ada 2. Satu dia berehat, satu lagi dia mendengar radio. Jadi bila kita gabungkan dia, Aizul berehat sambil mendengar radio. Sambil ni ialah kata hubung. Okey, kata hubung yang lain tu contohnya agar, supaya, itu adalah tetapi, itu semua ialah kata hubung. Jadi, cikgu dah terangkan ni, beza kata ayat tunggal dengan kata ayat majmuk ni. Jadi cikgu nak kamu cari dalam ni 2 contoh ayat tunggal dan 2 contoh ayat majmuk.
Kemudian kamu tulis dalam modul PDPR pada muka surat 6. Cikgu dah sediakan ruangan. Kamu tulis contoh 2 ayat tunggal, 2 ayat majmuk berdasarkan petikan coret-coret dari kelasku ni. Okey, faham Seterusnya kita pergi pada kemahiran menulis. Okey, kemahiran menulis hari ini standard kandungannya ialah 3.4. Standard pembelajaran dia ialah 3.4.1 iaitu menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan ejaan yang tepat secara imla. Tahu imla? Imla tu maksudnya contohnya cikgu sebut, kamu tulis semula. Tulis balik apa yang cikgu sebut. Itu yang dipanggil imla dan kita dah biasa buat kan. Dalam kelas kan masa jam 4, jam 5 bila cikgu baca, kemudian cikgu sebut perkataan tu, kamu tulis. Kamu tulis semula. Mungkin satu ayat, mungkin 2-3 perkataan, frasa ke. Okey, itu yang dipanggil imla. Jadi objektif dia, kamu dapat menulis perkataan dan frasa secara imla dengan tepatnya. Baik, jadi tugasan kamu, kamu lihat pada muka surat 13 buku teks tu. Pertamanya kamu baca dan fahami dulu petikan yang tentang tajuk kepulanganku. Bila kamu dah baca, kamu bagi buku ni dekat, hulurkan buku ni dekat mak ke, dekat ayah ke, abang ke, kakak. Nanti dekat dalam modul ni pun cikgu dah siap dah panduan untuk ibu bapa. Jadi ibu bapa kamu pilih saja mana-mana perkataan yang dia nak sebut. Jadi bila ibu bapa kamu sebut, kamu tulis semula apa yang ibu bapa kamu sebut tu dengan ejaan yang betul dan tulisan yang kemas. Contoh cikgu bagi dalam modul ni, terbang tinggi. Mungkin mak sebut terbang tinggi. Jadi kamu pun tulis terbang tinggi. Ejaan tu mesti tepat dan juga tulisan yang kemas. Okey, tak susah. Cikgu hanya bagi, cikgu hanya nak 5 sahaja imla ni daripada mana-mana perkataan yang terdapat dalam petikan kepulanganku. Okey, seterusnya kita lihat pada aspek tata bahasa. Ini kita pilih kata nama khas. Okey. Standard kandungan dia ialah 5.1. Standard pembelajaran dia 5.1.2. Iaitu murid dapat memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas mengikut konteks dengan betul. Okey, pada akhir pengajaran nanti objektif dia ialah kamu dapat melengkapkan petikan dengan kata nama khas yang sesuai. Okey, kriteria kejayaan, murid dapat melengkapkan 5 daripada 8 tempat kosong dengan kata nama khas yang sesuai. Dan dalam modul ni pun cikgu dah bagikan panduan untuk ibu bapa lah. Kalau kamu tak jelas, kamu boleh tanya pada ibu bapa kamu. Okey, bagaimana untuk menyiapkan tugasan ni. Okey, kita lihat tu. Apa dia kata nama khas? Kata nama khas ialah kata untuk menamakan manusia, haiwan, benda dan tempat secara khusus. Dan kata nama khas juga ditulis dengan huruf besar pada awal perkataan. Maksudnya dekat depan perkataan tu mesti huruf besar. Itu cara nak beza nama khas dengan nama am. Okey, dia mesti awal perkataan tu ditulis dengan huruf besar. Contohnya tengok sini. Manusia. Okey. Contohnya Puan Amira. Awak tengok huruf P ni. P ni huruf besar. A ni huruf besar. Itu dia panggil kata nama khas ditulis dengan huruf besar pada awal perkataan. Okey, Cikgu Iqmal, Dr. Kamal. Okey, haiwan. Si tompok, sang anap, si belang. Okey, si tompok ni contohnya kamu kat rumah ada beli kucing. Kamu namakan kucing kamu si tompok. Jadi kucing ialah kata nama am. Nama kucing tu si tompok. Si tompok tu ialah kata nama khas. Kemudian ada benda. Mungkin kat rumah kamu ada dua kereta. Okey, kereta tu ialah kata nama am. Tapi jenama kereta tu. Nama kereta tu. Contohnya satu Honda, satu lagi Proton Saga. Jadi Honda dengan Proton Saga itu ialah kata nama khas. Kemudian tempat. Banyak tempat kita boleh sebut sebagai kata nama khas. Contohnya sekolah. Sekolah ialah kata nama am. Tapi bila kamu sebut Sekolah Kebangsaan Pengkalan Bala. Itu ialah kata nama khas. Hospital. Hospital ialah kata nama am. Tapi bila kamu sebut Hospital Kem Trendak. Cuba kamu cari kat tempat lain. Tak ada Hospital Kem Trendak. Dia ada satu je. Itu maksudnya khas. Khusus dah. Dia ada kat Melaka sahaja Hospital Kem Trendak. Orang kata hospital mana Hospital Kem Trendak. Mereka akan tuju terus pergi ke hospital tersebut. Dah tahu dah. Kem Trendak tu dekat Tanjung Bidara, Melaka kan. Okey. Jelas? Tentang kata nama khas? Okey, kalau jelas bagus. Okey, dalam modul PDPR pada muka surat 11 tu,
cikgu ada sediakan latihan kata nama khas. Jadi awak boleh rujuk pada muka surat 11 modul PDPR Bahasa Melayu tu. Lengkapkan petikan di bawah dengan kata nama khas yang paling sesuai. Dekat atas ni telah diberi jawapan. Contoh jawapan lah. Jadi kamu lengkapkan tempat kosong ini dengan jawapan yang sesuai. Okey, itu sajalah cikgu rasa untuk hari ini. Jadi sebelum cikgu akhiri pelajaran kita pada hari ini, cikgu ingatkan lagi sekali, jangan lupa siapkan modul PDPR Bahasa Melayu bilangan 1 ni. Kamu boleh lihat nota yang cikgu sediakan. Ada latihan dalam tu, ada panduan untuk ibu bapa. Jadi hari ini kamu hanya guna muka surat 1 hingga muka surat 11 sahaja. Okey, modul PDPR. Yang muka surat 12 tu kita akan guna pada minggu depan. Jadi 1 hingga muka surat 11 untuk pelajaran hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapat lengkapkan tugasan yang diberi. Contohnya pada muka surat 3, muka surat 6 dan juga muka surat 11. Tak banyak pun. Muka surat 8 dan muka surat 11. Okey, cikgu sampai di sini saja. Cikgu doakan kamu teruskan belajar dengan rajin, okey, jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa siapkan tugasan dalam modul PDPR Bahasa Melayu yang diberi. Okey, sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum.